Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan tengok satu topik terakhir untuk bab gelombang. Jadi untuk gelombang kita akan tengok gelombang elektromagnet. Jadi kita tengok sejarah dia. Yang pertama adalah pada tahun 1801. Okey, itu adalah Thomas Young. Okey, Thomas Young mengatakan bahawa cahaya itu ialah gelombang. Jadi kalau kita sebut gelombang ni, dia mesti ada 4 fenomena. Okey, awak tahu 4 fenomena itu apa? Contohnya pantulan dia mesti ada pantulan. Kemudian mesti mengalami apa? Pembiasan. Okey. Ini dipanggil sebagai fenomena. Kemudian dia akan kemudian ada lagi interference. Interference. So ini adalah dipanggil sebagai fenomena. Okey, kemudian dia kata cahaya ni kita fokus pada cahaya. Dia merupakan EM. EM tu apa? EM tu adalah elektromagnet. Okey. Kemudian pada 1887 Henry Hertz mengatakan bahawa berjumpa itu gelombang radio, dan pada awal ke-20 gelombang elektromagnet ini terdiri daripada 7 jenis gelombang elektromagnet. Jadi sebenarnya gelombang elektromagnet ni dia ada 7 jenis. Okey, kalau awak tengok kat sini. Okey, yang pertama okey, dia adalah gelombang radio. Radio ni maksudnya kat sini ialah dia punya frekuensi yang paling rendah. Dia punya lambda adalah paling tinggi. Apa itu lambda? Lambda ni kalau awak tengok ini, ini adalah lambda. Lambda adalah jarak puncak ke puncak yang berterutan. Jadi gelombang elektromagnet ada 7 jenis, iaitu radio, gelombang mikro, inframerah, ini cahaya tampak, gelombang ultraviolet, X-ray, sinar gamma. Ini adalah semua dipanggil sebagai sinar elektromagnet, ada 7 kala. Okey, jadi sebenarnya apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet? Yang pertama, dia adalah gelombang melintang. Okey, apa itu gelombang melintang? Ingatkan lupa ni. Gelombang melintang kita tengok balik pada mula-mula dulu. Gelombang melintang yang ni. Okey, mana? Gelombang melintang ni. Okey, cuba padam dia supaya awak nampak. Okey, dia cakap zarah ataupun partikel ataupun medium dia tu. Okey, contohnya cikgu lukis dia punya partikel ataupun medium dia. Okey. Ini contohnya. Ini molekul apa? Ini adalah molekul besi. Jadi molekul besi ini kita dapati dia akan bergerak atas dan bawah sahaja. Nampak? Dia akan gerak atas dan bawah sahaja, tetapi arah perambatan gelombang dia bergerak atas bawah saja. Jadi arah perambatan gelombang ke sana. Yang ini adalah arah perambatan gelombang. Mana arah perambatan gelombang? Yang ini adalah arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang. Okey. Arah perambatan gelombang dengan pergerakan. Ini adalah apa? Ini pergerakan molekul. Jadi molekul tu dia gerak atas bawah aja. Tapi arah pergerakan ke sana, horizontal. Jadi sudutnya adalah 90 darjah. Ini adalah ciri-ciri gelombang apa? Melintang. Ini adalah ciri-ciri gelombang melintang. Jadi zarah dia, molekul-molekul bergerak atas bawah, kemudian ke sana. Okey, boleh? Tu. Mana tadi? Kembali balik kepada yang asal. Ini. Okey. Kemudian dia tidak memerlukan medium. Maksudnya cahaya daripada matahari boleh sampai ke bumi
tidak ada medium, maksudnya tak ada molekul udara pun dia boleh sampai. Dia tidak perlukan medium penghantaran. Okey, itu nombor 2. Okey, seterusnya dia boleh merambat melalui vacuum. Jadi vacuum itu apa? Cikgu. Vacuum itu maksudnya tiada molekul udara. Okey, tiada molekul udara pun dia boleh merambat. Kejap ah. Cikgu punya ni macam ada delay. Saya nak pakai kabel sekejap. Okay, awak jangan left ah. Cikgu nak setting balik sebab dia delay cikgu punya ni. Ya, cikgu. Sekejap ya, cikgu setting balik. Okey. Boleh nampak Boleh laju sikit cikgu buka kabel. Nurin boleh Nurin? Boleh cikgu. Okey. Sekejap. Okey. Cikgu nak setting balik cikgu punya power mirror ni. Okey. Okey. Kita tengok lagi. Sekejap Sebab stay at home. Benda ni dah. Awak jangan left lagi Tak ada problem. Lambat je benda ni. Okey. Sekejap Okey. Video capture, ambil live stream. Okey, boleh. Mana tadi? Script. Okey. Okey, laju sikit. Okey. Nampak Nurin? Mana cikgu punya ni? Okey, join now. Okey, awak pin gambar cikgu. Tadi cikgu berada kat kampung, yang lain tak bagus kampung. Semua orang balik kampung. Okey, jadi kita tengok yang kedua. Tidak memerlukan medium untuk merambat. Alia dengar suara cikgu Alia?
Dengar cikgu. Okey, kemudian dia boleh merambat melalui vacuum. Maksudnya kat sini cahaya ni walaupun tiada molekul udara, dia juga boleh merambat. Itu maksudnya molekul udara. Kemudian untuk gelombang elektromagnet ni, dia kelajuannya adalah sama, iaitu 3 darab 10⁻8 dan dia mengalami 4 fenomena sebab dia adalah gelombang, jadi dia adalah pantulan, pembiasan, pemberlawan dan interference. Jadi gelombang elektromagnet terdiri daripada 7 jenis. Jadi bila kita susunan ini dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Susunan ini dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Okey, di mana kita susun mengikut panjang gelombang. Kita susun mengikut panjang gelombang ataupun lambda. Jadi kalau cikgu sebut lambda, lambda ini adalah panjang gelombang. Apa itu lambda? Lambda adalah jarak antara puncak ke puncak berturutan. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, gelombang pertama radio. Radio ni dia punya frekuensi, dia punya lambda adalah paling tinggi. Sebelum cikgu nak padam boleh nampak. Okey, sebelum cikgu padam. Kat sini dia punya lambda paling besar. Jadi dia punya lambda berapa? Lambdanya adalah 10⁻3 ataupun kat sini adalah 1000 meter. 1 kilometer lah. Maksudnya puncak ke puncak 1 kilometer untuk radio. Jadi frekuensi kat sini untuk radio, frekuensi dia yang paling rendah. Jadi kat sini frekuensinya adalah 10,000 Hz. Jadi untuk radio. Jadi kita susun ikut lambda. Jadi hubungan lambda dengan frekuensi adalah berkadar songsang. Okey, microwave dia dah rendah dah. Dia punya panjang gelombang dia semakin pendek. Jadi bila paling pendek sekali adalah sinar gamma. Sinar gamma ni dia punya lambda paling kecil. Awak tengok kat sini, nampak ni. Ni adalah lambda dia yang paling kecil, frekuensi paling tinggi. Dia adalah 20,000. 10/20 paling tinggi. Jadi kita susun ni dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Okey, boleh? Ini adalah andaian lah. Jadi kalau untuk building KLCC kan 1 kilometer. Jadi panjang puncak ke puncak untuk gelombang radio adalah 1 kilometer. Okey, contohnya itulah contoh dia. Ataupun kalau awak tengok sinar gamma ni, dia punya panjang gelombangnya adalah 10⁻12. Maksudnya 0.0000. Sampailah -12. Jadi, apakah dimaksudkan sebagai spektrum selanjar? Maksudnya spektrum selanjar ni tidak ada sempadan. Kalau awak tengok kat sini, sebelum cikgu padam pun nampak sikit. Okey. Okey, awak tengok kat sini. Dia tidak ada sempadan. Okey, maksudnya nampak? Nampak? Dia macam bercantum. Infrared, nampak? Dia bercantum. Invisible pun cantum. Itu dipanggil sebagai spektrum selanjar. Jadi, tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet. EM ni apa? EM ni adalah elektromagnet bergantung kepada frekuensi. Jadi, kalau awak tengok kat sini, dekat sini, gamma ray frekuensi yang paling tinggi. Jadi, tenaga dekat sini paling tinggi kerana tenaga bergantung kepada frekuensi. Dekat sini untuk gelombang radio, frekuensi kat sini adalah yang paling rendah. Jadi tenaga yang dibawa oleh gelombang radio adalah paling rendah kerana tenaga bergantung kepada frekuensi. Aina boleh faham Aina? Boleh cikgu. Okey. Jadi itu merupakan spektrum elektromagnet. Okey, kita tengok seterusnya. Apakah fungsi-fungsi? Okey, kita tengok sebab gelombang radio, gelombang ni banyak. EM ni banyak. Radio ada, microwave ada, infrared ada, Wiesel. Wiesel ni maksudnya bagi tampak, ultraviolet, X-ray dan gamma ray. Okey, gelombang radio. Apa guna dia? Okey, pertama untuk komunikasi radio jarak jauh macam talkie-walkie.
walkie. Yang ni dia guna gelombang radio. Ataupun mesin gelombang. Mesin gelombang untuk masa kat airport pun gelombang radio. Okey. TV awak dengar radio pun guna gelombang radio. Ataupun awak guna wifi. Wifi tu Bluetooth ni menggunakan gelombang radio. Okey, gelombang mikro. Gelombang radio, gelombang mikro ni nombor 1 jenis dia. Ni jenis nombor 2. Guna dia komunikasi antarabangsa yang menggunakan satelit. Okey. Ataupun telefon. Telefon U-Mobile ke, Celcom ke, apa lagi. Yes ke, Digi semua adalah menggunakan gelombang mikro. Ataupun kalau awak tengok Wi-Fi juga ada menggunakan gelombang mikro. Ada yang guna radio, ada yang menggunakan mikro. Ataupun untuk radar sistem pun menggunakan gelombang mikro. Okey. Ataupun microwave. Awak nak masuk microwave kan? Itu pun kita guna gelombang mikro. Okey. Okey, inframerah. Inframerah ni contohnya oven, grill. Inframerah ni dihasilkan oleh benda-benda yang panas. Contohnya pembakar roti tu. Awak tengok pembakar roti tu dia ada coil macam ni kan. Coil tu dia merah. So bila dia panas, dia menghasilkan inframerah. So inframerah merupakan gelombang elektromagnet. Ataupun kalau awak nak tengok teropong pada waktu malam juga menggunakan inframerah. Ataupun awak hantar cek kereta menggunakan inframerah. Ataupun remote di rumah tu guna remote kan, Astro ke, TV ke, aircon ke, itu menggunakan inframerah. Okey. Okey, cahaya tampak. Cahaya tampak tu cahaya awak nampak kat luar belakang ni kan. Nampak cahaya tampak. Ni biasalah awak tahu untuk penglihatan, fotosintesis, fotografi ataupun laser. Laser juga merupakan cahaya tampak. Okey, atra ungu. Okey, atra ungu ni nombor 3, ni nombor 4, ni nombor 5. Untuk apa? Gigi. Untuk awak pergi TF kan? Lama tak pergi TF. Betul tak? Betul. Amjad. Okey. Mengesan wang palsu. Watan kuning. Awak tengok baby yang kuning tu dah letak pada atra ungu. Okey, ni menggunakan atra ungu. Okey, sinar X. Okey, ni cikgu rasa awak boleh baca lah ya. Tengok patah tulang ke semua menggunakan sinar X. Okey, sinar gamma. Sinar gamma apa? Membunuh sel kanser. Orang yang kena kanser, dia akan buat radioterapi, iaitu macam mana sel-sel kanser tu dibunuh melalui sinar gamma. Ataupun untuk nak bagi dia bunuh alat ni, dia guna alat apa? Pembedahan. Nak bunuh kuman, dia guna sinar gamma. Okey. Okey, ini adalah jenis-jenis. Jadi kat sini ada 7. Semua ini adalah gelombang EM. Semua ni adalah gelombang elektromagnet. Okey, kita tengok latihan. Okey. Ajar baca ajar latihan satu ajar. Soalan yang nombor 1. Baca. Rajah di bawah menunjukkan spektrum elektromagnet yang tidak lengkap. A. Lengkapkan rajah dengan jenis gelombang elektromagnet yang betul. B. Anak panah tersebut melambangkan ciri gelombang yang meningkat. Apakah ciri gelombang tersebut? Cuba buat dulu. Okey, cikgu bagi seminit. Seminit mudah ni. Okey, Alia. X apa jawapannya, Alia? Sinar gamma. Sinar gamma. Okey, bagus. Sinar gamma. Okey. Y? Atra ungu. Atra ungu. Z? Infrared. Infrared. Okey, anak panah ni mewakili apa? Ni. Dia ada 2 je. Sama ada panjang gelombang atau frekuensi. Okey, yang ni semakin bertambah.
Apa Alia? Jawapan. Panjang gelombang atau frekuensi? Frekuensi ke cikgu? Semakin bertambah. Frekuensi. Awak rasa apa frekuensi? Tak kisah, mana juga tahu. Frekuensi. Ain, Syamimi? Ain, Syamimi? Udah. Hilang. Hilang dari radar. Aina? Nah, apa jawapan Aina? Frekuensi bertambah. Frekuensi bertambah. Frekuensi. Ifat? Anak panah ni muka dia apa? Yang cikgu bulat ni. Nek? Panjang gelombang, cikgu. Ya, betul. Ini adalah anak panah ni mewakili panjang gelombang. Awak tengok kan? Gelombang radio. Mana tadi? Nampak? Gelombang radio. Panjang gelombang yang paling besar. Gelombang radio ni. Nampak ni? Cikgu padam balik supaya awak nampak. Panjang gelombang tu apa? Ni. 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 Ni adalah panjang gelombang. Jadi kat sini panjang gelombang yang paling besar. Kat sini radio. Nampak? Jadi semakin bertambah. Jadi jawapannya ialah panjang gelombang. Okey, nombor 2. Nombor 2. Imran, baca Imran. Nombor 2. Lama tak nampak Imran ni. Boleh cikgu. Gelombang radio dihantar dari pemancar ke penerima. Jika jarak antara dua lokasi ialah 50 km, kira masa yang diambil untuk gelombang radio sampai kepada penerima. Okey. Jadi gelombang radio, apa formula hal laju? Hal laju adalah sesaran bahagi dengan masa. Okey. Jadi awak tahu gelombang radio ni gelombang elektromagnet. Jadi gelombang elektromagnet memang dia punya kelajuannya adalah 3 darab 10 kuasa 8. Okey, jadi tu dia. 3 darab 10 kuasa 8. Okey, sesaran yang ni 50 km tapi kena pakai ni kilo. Jadi kena darab dengan 10 kuasa 3. Kita tak nak kilo, kita nak meter sahaja. Okey. Okey, kemudian bagi dengan masa. Jawapannya masa lah ataupun T. Berapa nilai T? Buat sekarang. Nanti cikgu sebut nama. Mudah yang ni. Khairul Nisa, berapa jawapan Khairul Nisa? Masa? Kejap cikgu tengah buat. Buat. Tak payah tulis. Tulis, sebut je. Senang. Berapa? Khairul Nisa? Kejap Khairul Nisa. 1.67 1.67 darab 10 negatif 4. Bagus. Unit ni adalah saat. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi jangan lupa hantar homework pada Google Classroom. Selamat bercuti. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.